Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tugasan kumpulan kami iaitu projek perancangan di bawah pensyarah kami iaitu Profesor Nadia, Dr. Muhammad Isham bin Muhammad Hamzah. Okey, ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang iaitu Wan Nosiah binti Abdullah, Haja Inun binti Haji Mami dan akhir sekali adalah saya iaitu Nusarhana binti Zakaria. Okey, tajuk bagi perancangan pendidikan kami adalah Lambaian Kaabah Membina Impian Meraih Kerinduan atau ringkasannya adalah LABAIK. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan sinopsis. Okey, program LABAIK melibatkan 30 orang murid sekolah menengah tingkatan 4 di Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin. Penerangan yang diberikan adalah secara visual tour iaitu melihat Kaabah, tempat sa'i, tu Safa dan juga Marwah, Arafah tempat berwukuf, Muzdalifah, Mina, 3 tempat melontar jamrah iaitu Kubra, Wusta dan Sukhra. Okey, seterusnya adalah program LABAIK ini merupakan salah satu program pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan agama Islam bukan sahaja kepada murid, malah kepada masyarakat. Okey, murid perlu diberi pengalaman mengajar dan juga belajar sebagai langkah awal untuk melaksanakan tuntutan haji dan juga umrah, di samping dapat membantu mereka untuk lebih memahami tentang haji dan seterusnya memudahkan mereka dalam urusan untuk menjawab soalan peperiksaan mereka. Okey, rasional projek ini adalah merupakan salah satu bagi kurikulum pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 di bawah tajuk ibadah haji. Okey, seterusnya dapat menarik minat murid di mana murid sangat berminat dan juga permintaan yang sangat tinggi daripada mereka. Okey, dan seterusnya adalah untuk memudahkan mereka sebagai persediaan untuk menjawab kertas pendidikan Islam bagi SPM. Okey, visi bagi perancangan projek kami adalah untuk melahirkan insan yang berazam bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji sejak usia remaja dan celik rukun Islam yang kelima. Okey, seterusnya misi pula adalah beriltizam untuk menjadikan murid melaksanakan rukun Islam kelima pada usia muda bagi membina kecemerlangan diri untuk menjadi insan yang kamil dalam kehidupan. Dan seterusnya, matlamat pula adalah untuk menggalakkan murid membentuk impian melaksanakan haji di usia muda, mencetuskan inspirasi dan keinginan kepada murid untuk segera melaksanakan haji atau umrah, dan seterusnya melalui program ini juga dapat memberikan asbab kepada ibu bapa untuk celik umrah dan juga haji. Okey, objektif bagi perancangan pendidikan atau program kami ini adalah memberikan proses pembelajaran dan juga pengalaman kepada murid tentang perjalanan ibadah haji yang sebenarnya. Okey, seterusnya untuk memendedahkan praktikal dan juga rukun serta wajib umrah dan haji dengan cara yang lebih mudah untuk difahami oleh murid, dan seterusnya untuk membantu murid lebih memahami tajuk dan juga untuk memudahkan mereka menjawab soalan peperiksaan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan analisis SWOT iaitu keperluan projek, di mana dari segi kekuatannya, rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh umat Islam, pendedahan di peringkat awal sebagai panduan hidup, dan juga kolaboratif bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan juga bahagian bimbingan Lembaga Tabung Haji Negeri. Okey, dari segi kelemahannya pula adalah murid kurang memberi tumpuan. Okey, pengaruh keadaan cuaca yang semasa panas dan juga hujan semasa simulasi dijalankan. Okey, seterusnya dari segi peluang iaitu menikmati sepenuhnya penggunaan dunia tanpa sepadan. Murid-murid dapat mengunjungi sendiri tempat pelaksanaan ibadah haji secara percuma, ya, di mana kunjungan dilakukan secara maya dan dapat meneroka tempat melaksanakan rukun dan juga ibadah haji bersama kawan-kawan dan guru dengan bantuan pemberi maklumat yang berada di lokasi. Dan akhir sekali berkaitan dengan cabaran, di mana komunikasi dua hala yang memerlukan talian jalur lebar yang lebih baik iaitu tanpa gangguan. Okey, seterusnya zon masa yang berbeza, lokasi ibadah yang berbeza dan juga mengambil masa di mana penerangan adalah secara langsung. Okey, seterusnya adalah teori perancangan yang telah diaplikasikan melalui projek perancangan kami, di mana kami telah mengaplikasikan teori keperluan matlamat. Okey, di mana
Teori ini dipelopori dan dikemukakan oleh Edwin A. Locke iaitu akhir tahun 1960-an. Edwin Locke mengaitkan di mana asas motivasi seseorang individu dalam melakukan sesuatu kerja bergantung kepada keinginan untuk mencapai matlamat, mewakili tindakan yang akan dilakukan pada masa hadapan. Dan keperluan matlamat secara khusus, jelas dan mencabar dapat memotivasikan dan mengarahkan tingkah laku ke arah prestasi kerja yang berkesan. Dan seterusnya, terdapat 5 prinsip asas keperluan matlamat untuk memotivasikan seseorang individu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menjelaskan berkaitan dengan apakah 5 prinsip asas keperluan matlamat untuk memotivasikan seseorang individu, di mana kami telah menggunakan atau telah mengaplikasikan teori keperluan matlamat ini. Okey, saya akan sambung mengenai 5 prinsip asas keperluan matlamat. Yang pertama, kejelasan. Kedua, mencabar. Ketiga, komitmen. Keempat, maklum balas. Dan kelima, kerumitan tugas. Kejelasan. Matlamat haruslah jelas, boleh diukur dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Kebaikan, jika berlaku sedikit salah faham dalam perilaku, orang lain masih boleh bertoleransi dan menghargai. Seorang individu tahu apa yang diharapkan dan cuba menggunakan hasil yang tertentu sebagai sumber motivasi. Murid diberi penerangan daripada guru pendidikan Islam bahawa program yang dilaksanakan ini sangat penting, terutamanya kepada kita sebagai umat Islam yang wajib melaksanakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, mencabar. Ciri yang penting dalam teori keperluan matlamat. Individu sering bermotivasi oleh prestasi dan menilai tujuan berdasarkan pentingnya sebuah pencapaian yang telah dijangkakan. Jika seseorang itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan akan diterima dengan baik, akan ada motivasi alami, yakni semula jadi, untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Sangat penting untuk memberi perhatian kepada keseimbangan yang tepat antara sasaran yang mencabar dan tujuan yang realistik. Programlah baik mendedahkan cabaran-cabaran yang akan dialami oleh murid ketika melakukan rukun-rukun umrah atau haji, antaranya seperti berniat ihram, berwukuf, melakukan tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib. Yang ketiga, komitmen. Matlamat yang difahami adalah lebih berkesan dan mudah. Pekerja dapat merasakan diri mereka sebahagian daripada matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Murid dan guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan program. Komitmen yang tinggi akan dapat memberi pulangan kejayaan kepada projek perancangan ini. Yang keempat, maklum balas. Memberi peluang menjelaskan, menyelaraskan kesulitan matlamat dan mendapat pengiktirafan. Amat penting untuk memberi tanda aras atau sasaran, sehingga seorang individu dapat menghasilkan sendiri bagaimana mereka melakukan kerja itu. Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada murid, mereka sangat gembira dan teruja ketika menonton secara virtual tour dan juga melaksanakan secara praktikal ibadah haji dan umrah. Okey, yang kelima, kerumitan tugas. Ini berkaitan dengan penyediaan masa yang cukup bagi individu supaya dapat mencapai hala tuju dan meningkatkan prestasi. Dan dalam program Labaik, murid diterangkan setiap rukun umrah atau haji wajib dilakukan dengan berhati-hati dan sempurna. Model perancangan yang diaplikasikan ialah model perancangan PPBS
planning, programming, budgeting, sistem. Model ini merupakan salah satu model yang digunakan bertujuan untuk membantu pihak pengurusan dalam pengagihan tugas dan sumber tenaga supaya lebih efisien. Model ini wujud berdasarkan kepada teori sistem dan model PPBS ini tidak melihat kepada organisasi asal tetapi lebih kepada pengagihan tugas untuk melaksanakan sesuatu program. 10 langkah model perancangan PPBS. Langkah pertama ialah analisa keperluan dan masalah. Langkah kedua, menetapkan matlamat dan objektif. Langkah ketiga, mendefinisi objektif secara tingkah laku. Langkah keempat, mereka bentuk struktur program dan format. Langkah kelima, merumuskan pendekatan alternatif. Langkah keenam, analisa dan alternatif kos. Langkah ketujuh, memilih dan mengambil alternatif optimal. Langkah ke-8, menyediakan bajet atau perbelanjaan untuk program. Langkah ke-9, memantau program yang dilaksanakan. Dan langkah ke-10, menilai hasil program. Okey, ini adalah merupakan senarai jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Induk, Penasihat, Datin Wan Norsiah binti Abdullah, Pengerusi Puan Hajah Inun binti Mamit, Timbalan Pengerusi Encik Muhammad Afif bin Mazlan, Setiausaha Puan Nur Sarahana binti Zakaria, Timbalan Setiausaha Cik Siti Nur Syahida binti Maktar, Bendahari Cik Ainayatul Ain binti Hosni, Urus Setia Encik Syahri Osman dan Puan Syukriyah Sakinah binti Ahmad Fauzi. Manakala jawatan kuasa kerja pula secara terperinci ialah Jawatan Kuasa Jemputan Penceramah Puan Hajah Inun binti Mamit menyediakan surat panggilan kepada penceramah yang dijemput ke program. Pengelola program Puan Habibah Muhammad mengelola program dan aktiviti-aktiviti. Pendaftaran peserta Cik Nawal Oteh menyediakan borang pendaftaran dan menguruskan pendaftaran guru dan peserta. Jurufoto dan dokumentasi Encik Damiril Habian Hosni bertugas sebagai orang yang mengambil gambar dan menyediakan dokumentasi keseluruhan program. Persiapan lokasi Encik Muhammad Syahid bin Saad menyediakan tempat untuk menjalankan aktiviti program. Persiapan peserta Encik Muhammad Syaf bin Ahmad Fariz menyediakan dan menguruskan persiapan peralatan yang digunakan sebelum dan selepas aktiviti. Ejeki Teknikal Puan Nurhanani binti Nagmuddin menguruskan penyediaan laptop dan rangkaian internet. Tentatif program Lambaian Kaabah, Membina Impian, Meraih Kerinduan yang juga singkatannya LABAIK diadakan pada 7 November 2022 pada hari Isnin di Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin 8 hingga 12.30 tengah hari. Masanya jam 7.30 pagi pendaftaran peserta dan guru. 8 pagi slot 1 simulasi wuduk menggunakan spray. Diteruskan dengan slot 2 simulasi memakai pakaian ihram. Jam 9 pagi akan bermula slot 3 simulasi ibadah umrah. Dan kemudian pelajar akan berehat sehingga 10.30 pagi akan mula semula slot keempat iaitu simulasi ibadah haji. Dan pada 11.30 pagi perasmian penutupan oleh Pengetua Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin. Penyampaian sijil kepada peserta, jamuan dan
dijangkakan 12.30 tengah hari majlis bersurai. Okey, ini adalah merupakan cartagan mengenai perjalanan program kami, iaitu pembentangan perancangan awal program semasa kelas bersemuka pada bulan September yang lalu. Perbincangan secara maya kami lakukan pada penghujung bulan September hingga minggu kedua bulan Oktober. Perbincangan akhir secara bersemuka yang kami lakukan di Movenpick Hotel pada minggu kedua bulan November. Pelaksanaan program di sekolah bulan November minggu keempat, rakaman video pembentangan pada bulan Disember minggu yang pertama, dan kelas secara atas talian pada minggu kedua bulan Disember. Okey, ini adalah merupakan anggaran perbelanjaan program Labbaik ini. Peralatan program sebanyak ringgit Malaysia RM1,100. Peralatan peserta sebanyak ringgit Malaysia RM480 dan jumlah keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia RM1,580, yang mana sumbangan ataupun pendapatan sumber daripada program ini daripada pihak sekolah sebanyak RM1,000 dan dari Surau Alfa Izin sebanyak RM580, dan semua itu totalnya RM1,580 mengikut perbelanjaan yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Haji Ainul. Seterusnya giliran saya Datin Manusia Ahmad Abdullah untuk menceritakan tentang aktiviti yang seterusnya. Jadi di sini saya ingin menerangkan bagaimana aktiviti-aktiviti ini dicapai mengikut dengan elemen perancangan yang telah ditetapkan pada awal tadi. Contoh yang pertama adalah misi. Misi adalah beriktizam menjadikan murid melaksanakan rukun Islam kelima di usia muda. Jadi elemen ini telah dirancang akan diserapkan ketika permulaan program di dalam agenda niat. Di sini kita akan bincangkan tentang permulaan program yang menekankan kepada kepentingan ibadah tersebut. Seterusnya tentang visi. Visi yang ditetapkan melahirkan insan yang berazam bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji semenjak usia remaja dan celik rukun Islam yang kelima. Jadi visi ini akan dicapaikan ketika kesimpulan program, iaitu ketika waktu program penutup. Bagaimana pula dengan matlamat? Matlamat yang telah ditekankan adalah supaya murid dapat membentuk impian dan seterusnya mencetuskan inspirasi dan keinginan untuk segera melaksanakan haji dan umrah. Jadi keinginan dan impian ini kita bawa ketika program simulasi yang selain daripada bersifat praktikal juga bersifat virtual, di mana video conference bersama mutawif di Mekah, dan juga pelajar akan diberi gadget ini iPad untuk melihat keadaan Mekah secara visual melalui pautan Facebook dan juga pautan website. Di dalam pautan ini pelajar didedahkan bagaimana rupa keadaan Masjidil Haram itu yang sebenarnya. Okey, yang seterusnya tentang objektif. Objektif yang ditekankan adalah untuk memberitahu proses pembelajaran dan pengalaman tentang perjalanan ibadah haji yang sebenarnya. Di sinilah juga kami menyediakan simulasi yang bersifat praktikal di mana pelajar diberi bahan-bahan seperti pakaian ihram, spray wuduk dan sebagainya untuk dilaksanakan ketika program tersebut. Seterusnya adalah perancangan aktiviti mengikut proses perancangan. Jadi di sini kami menggunakan model PBBS
dan yang mempunyai 10 langkah terhadap model ini. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang 10 langkah tersebut. Langkah yang pertama, dalam model PPBS, menerangkan tentang analisa keperluan dan masalah. Di sini kita lihat bahawa program laba ini diadakan di mana guru-guru bersepakat untuk mengenal pasti keperluan dan masalah program, di mana murid akan dibantu dalam menambahkan kefahaman dan kemahiran mereka. Aktiviti yang akan ditekankan untuk memenuhi analisa ini adalah AJK penaja telah bermesyuarat di sebuah hotel untuk menyiapkan kertas kerja dan sebelum diserahkan kepada pihak sekolah. Mesyuarat di peringkat panitia juga dibuat dan seterusnya kertas kerja dibentangkan kepada pihak jabatan dan seterusnya kepada pengetua. Dan mengikut catakan kita menerangkan bahawa timeline yang ditekankan adalah ketika minggu pertama September 2022. Yang bagi langkah kedua untuk menetapkan matlamat dan objektif. Bagi memastikan matlamat dan objektif yang ingin dicapai oleh program ini, kita telah meletakkan bahawa rasional pemilihan kumpulan bersasaran seramai 30 orang. Jadi aktiviti yang ditetapkan untuk mencapai matlamat ini di mana kita telah mendapat perbincangan dan kerjasama daripada Surau Al-Faizin dan juga pihak surau telah meluluskan perbelanjaan sepanjang program ini. Dan kita merangkakan timeline dia adalah pada minggu pertama September juga. Bagi langkah yang ketiga, iaitu mendefinisikan objektif secara tingkah laku. Di sini, objektif yang ditetapkan perlu dicapai dan dinilai dan dilihat sama ada pelaksanaan program ini bersesuaian dengan kumpulan yang disasarkan. Jadi ketika ini guru-guru akan mengenal pasti shortlisted pelajar yang akan mengikuti program tersebut dan nama pelajar ini akan didapati dan dikumpulkan kepada minggu ketiga September 2022. Seterusnya pada langkah keempat, membentuk struktur program dan format. Di sini format analisis merangkumi aspek alternatif aktiviti yang akan dijalankan. Jadi perbincangan secara maya bagi ahli kumpulan penaja dan juga AJK sekolah perlu diadakan dan mesyuarat ini telah berlangsung pada minggu keempat bulan September 2022. Bagi langkah yang kelima iaitu merumuskan pendekatan alternatif. Langkah seterusnya adalah untuk menyenaraikan aktiviti yang akan dilaksanakan. Pada peringkat ini, 2 aktiviti telah dipersetujui iaitu murid menuntut simulasi dan pada masa yang sama mereka akan melakukan secara praktikal. Perbincangan juga telah dilakukan kepada mutawif di Mekah bagi mengenal pasti keperluan dan persediaan bagi pelajar dan pihak di sana. Yang kedua, link maya juga telah dipertontonkan kepada pelajar supaya pelajar dapat ataupun familiar dengan keadaan di Mekah juga. Dan seterusnya kita menyediakan borang soal selidik bagi postmortem program-program tersebut bagi memastikan program ini adalah praktikal atau seterusnya. Jadi pada langkah yang keenam, analisa dan alternatif kos. Jadi ketika yang perlu kita lihat aktiviti yang digunakan untuk memastikan kita dapat menganalisa dan bagi kos yang bakal terbabit adalah kita melihat bajet dan cuba mendapatkan keperluan pembayaran yuran daripada peserta dan mengumpul sumbangan yang telah kita mohon. Jadi seterusnya langkah ketujuh iaitu memilih dan mengambil alternatif optimal. Di sini seterusnya proses memilih pilihan yang terbaik bagi aktiviti yang akan dijalankan. Jadi pada pihak AJK telah mengenal pasti Facebook Live yang akan digunakan, Facebook yang akan digunakan juga, media Facebook yang akan digunakan untuk perbincangan program ini dan juga beberapa website yang akan dapat membawa pelajar melihat keadaan secara lebih jelas ketika berlaku program-program yang ditetapkan. Langkah ke-8 adalah menyediakan bajet untuk program.
Penyediaan bajet ini juga perlu dapat persetujuan daripada sekolah dan pihak surau. Jadi pastinya langkah yang keenam yang telah dibincangkan tadi akan diteruskan, dan penyediaan master plan program di mana jawatankuasa pelajar akan datang untuk menghadiri mesyuarat pada peringkat akhir secara bersemuka. Langkah seterusnya adalah langkah ke-9, iaitu memantau program yang dilaksanakan. Jadi perjalanan program di Dewan akan dijalankan di Dewan Sekolah Menengah Usahawan Al-Amin Kelang dan juga di Dewan Surau Al-Faizin Desa Setapak. Dan kita telah memberi persediaan dan juga memantau kerja-kerja terakhir. Dan bagi langkah yang ke-10, iaitu menilai hasil program. Di sini penilaian akan dibuat secara edaran soal jawab, dan program ketika penghujung program kita mengambil borang soal selidik dan membuat postmortem program selepas program tersebut, dan untuk memastikan program ini juga telah mendapat liputan daripada Facebook sekolah. Okey, berikut adalah kesimpulan bagi projek perancangan kami di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud Islam itu didirikan atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Dan program ini seterusnya dapat memudahkan murid untuk memahami konsep ibadah haji dengan cara yang mudah dan jelas. Simulasi yang dibuat amat menarik dan dapat menimbulkan keinginan untuk mengerjakan ibadah, dan seterusnya dapat menanam keazaman yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan haji sejak usia remaja lagi. Okey, seterusnya melalui program ini juga ia dapat menjelaskan aktiviti mengikut proses perancangan yang sistematik bagi memastikan matlamat, tujuan dan objektif dapat dicapai. Dan akhir sekali, program ini diharapkan dapat dan juga mampu untuk memberi manfaat kepada semua peserta dan juga kepada guru-guru. Berikut adalah beberapa rujukan yang telah kita dapati, dan sekian saja, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.